Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tajuk kita pada hari ini adalah Sistem Ekonomi Menyelesaikan Masalah Asas Ekonomi. Di dalam tajuk ini, kita akan membincangkan tentang bagaimana sistem ekonomi pasaran bebas dan sistem ekonomi perancangan pusat menyelesaikan masalah asas ekonomi, iaitu apa yang hendak dikeluarkan, berapa yang hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan dan untuk siapa dikeluarkan. Jadi, kita terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama, kita akan bincangkan sistem ekonomi pasaran bebas menyelesaikan masalah asas ekonomi. Masih ingatkah apakah itu masalah asas ekonomi? Terdapat 4 masalah asas ekonomi, iaitu apa yang hendak dikeluarkan, berapa yang hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan dan untuk siapa dikeluarkan. Masalah-masalah ini perlu diselesaikan oleh sistem ekonomi pasaran bebas. Jadi, kita kena faham apakah sistem ekonomi pasaran bebas. Sistem ekonomi pasaran bebas merupakan satu sistem ekonomi yang membenarkan keputusan ekonomi dibuat oleh individu dan pihak swasta. Keputusan-keputusan ekonomi ini dibuat berdasarkan mekanisme pasaran. Pihak kerajaan tidak campur tangan dalam segala kegiatan ekonomi. Masalah yang pertama, apakah yang dikeluarkan? Jadi kita akan tengok, akan bincangkan bagaimana sistem ekonomi pasaran bebas menyelesaikan masalah asas ekonomi apa yang hendak dikeluarkan. Ia diselesaikan melalui kuasa pengguna dan kuasa penawaran firma di pasaran, atau dikenali sebagai mekanisme pasaran. Segala permintaan masyarakat akan cuba dipenuhi oleh pihak firma. Masyarakat ataupun pengguna mempunyai kebebasan untuk membuat permintaan di pasaran, manakala pihak firma pula ada kebebasan untuk mengeluarkan barang yang dapat memaksimumkan keuntungan mereka. Masalah yang kedua, berapa yang hendak dikeluarkan? Masalah ini diselesaikan melalui mekanisme pasaran juga atau kuasa pasaran, iaitu berdasarkan jumlah permintaan dan penawaran di pasaran. Interaksi di antara jumlah permintaan dan jumlah penawaran yang akan menentukan jumlah barang yang akan dikeluarkan. Masalah yang ketiga, masalah asas ekonomi bagaimana hendak dikeluarkan. Diselesaikan melalui pemilihan cara atau kaedah pengeluaran yang paling cekap. Pihak firma yang cuba memaksimumkan keuntungan akan menggunakan kaedah yang meminimumkan kos pengeluaran agar keuntungan mereka dapat dimaksimumkan. Dan seterusnya,
masalah asas ekonomi yang terakhir iaitu untuk siapa dikeluarkan. Masalah ini diselesaikan melalui corak agihan pendapatan wang masyarakat. Ini bermaksud pihak firma akan cuba mengagihkan barang mereka kepada pihak yang mempunyai kuasa beli. Jadi, masyarakat yang mempunyai kuasa beli yang tinggi biasanya adalah golongan yang kaya. Bermaksud golongan yang kaya akan memiliki barang yang mereka inginkan. Manakala golongan bawahan yang mempunyai kuasa beli yang rendah pula permintaan mereka akan kurang dilayan oleh pihak firma kerana barang ini tidak mendatangkan keuntungan yang maksimum. Okey, so kita akan terus kepada bahagian yang kedua iaitu bagaimana pula sistem ekonomi perancangan pusat menyelesaikan masalah asas ekonomi. Sekali lagi kita tengok apakah masalah asas ekonomi yang hendak diselesaikan itu. Apa yang hendak dikeluarkan, berapa yang hendak dikeluarkan, bagaimana hendak dikeluarkan dan untuk siapa dikeluarkan. Cuma sekali ini kita akan membincangkan bagaimana sistem ekonomi perancangan pusat menyelesaikan masalah asas ekonomi tersebut. Jadi kita kena faham sistem ekonomi perancangan pusat adalah satu sistem di mana kerajaan membuat segala keputusan ekonomi secara mutlak. Sebenarnya objektif kerajaan membuat keputusan ekonomi adalah untuk memberi kebajikan maksimum kepada semua masyarakat. Okey. So, apa yang hendak dikeluarkan? Masalah asas yang pertama. Macam mana sistem ekonomi perancangan pusat selesaikan? Sistem ekonomi perancangan pusat menyelesaikan masalah apa yang hendak dikeluarkan ini ialah melalui Badan Perancangan Ekonomi atau kerajaan yang membuat keputusan. Badan Perancangan Ekonomi ini ialah satu badan yang dilantik oleh kerajaan untuk membincangkan tentang masalah ekonomi di dalam negara mereka lah. So, badan ini yang bertanggungjawab untuk menentukan apakah jenis barang yang perlu dikeluarkan supaya semua masyarakat boleh menggunakannya. Masalah yang kedua, berapa yang hendak dikeluarkan? Masalah ini diselesaikan sama juga oleh kuasa mutlak kerajaan. Kerajaan yang menentukan berapa banyak barang yang boleh dikeluarkan, yang perlu dikeluarkan. Kerajaan akan memastikan barang sentiasa mencukupi untuk semua rakyat. Dan bagaimana hendak dikeluarkan? Masalah asas ekonomi yang ketiga. Bagaimana hendak dikeluarkan? Ia juga diselesaikan oleh kerajaan melalui pemilihan kaedah yang dapat meminimumkan kos pengeluaran juga. Tetapi biasanya kerajaan akan memilih teknik yang berintensifkan buruh untuk memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat. Dan yang terakhir, masalah untuk siapa dikeluarkan. Dalam sistem ekonomi perancangan pusat, ia juga diselesaikan oleh kerajaan. Barang akan diagihkan secara adil dan sama kepada semua masyarakat. Tak kira miskin atau kaya, semua akan mendapat barang secara adil dan saksama. Kadang-kadang, sistem catuan atau kupon digunakan untuk memastikan
semua orang mendapat barang secara sama rata. Okey, dari sini kita dapat bezakan antara cara sistem ekonomi perancangan pusat dan sistem ekonomi pasaran bebas tadi menyelesaikan masalah asas ekonomi. Di mana di dalam sistem ekonomi pasaran bebas, segala keputusan dibuat oleh firma dan juga individu dan bergantung kepada mekanisme pasaran. Kerajaan tak campur tangan. Tetapi dalam sistem ekonomi perancangan pusat, semua masalah asas itu diselesaikan oleh pihak kerajaan. Okey, sampai sini sahaja yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Tamat.